Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada apa ni kepada moderator wakil penyelaras kita petang ini Puan Azlida. Saya, Puan Ha, Azlida. Azlida. Puan Azlida daripada mana Saya dari SMK Tanah Merah Port Dickson. Okey, daripada SMK Tanah Merah. Ya. Okey. Masih merah tanah kat sana Okey, terima kasih banyak. Terima kasih kepada saudara Muhammad Izzuddin ya, yang menyediakan kemudahan platform kita pada petang ini, kepada Cikgu Tolasi Tolasi akan membentang pembentangan kita pada petang ini. Saya akan kongsikan slot ini masih lagi membincangkan tentang uh, feedback ataupun maklum balas. Ini minggu yang ke-10 dan kita sudah masuk minggu ke-10. Saya membicarakan tentang feedback uh, siri yang ke-32, sesi CDL and so on untuk Negeri Sembilan. Jadi saya mung- mungkin di antara apa yang lama juga lah ya. Perkongsian yang lama berkaitan dengan feedback ini, maklum balas. Sebab maklum balas ni pada pendapat saya satu tool, satu instrumen, satu kaedah yang penting untuk memantapkan lagi peranan kita menyokong pembelajaran anak-anak, pembelajaran murid-murid kita dan juga melihat perkembangan mereka secara berterusan. Dia panggil bersifat continuous ataupun dalam istilah pedagoginya kita panggil dia sebagai formative. Formative feedback. Maksudnya maklum balas yang berterusan. Dan inilah sebenarnya salah satu instrumen yang sangat penting yang boleh memantapkan lagi um, peranan pentaksiran bilik darjah PBD. Ya, sebenarnya di antara apa perkara yang penting yang boleh kita manfaatkan daripada pelaksanaan PBD ialah untuk kita menggunakan maklum balas. Ya, dan kita tahu bahawa anak-anak dia perlukan kepada sokongan. Sebagaimana kita juga. Kita juga perlukan kepada sokongan. Sebab sama ada belajar ataupun mengajar, ianya adalah merupakan satu tugas yang kompleks. Kebanyakan sarjana pendidikan mengatakan bahawa mengajar adalah satu tugas yang kompleks. Tugas yang rumit. Dia tak boleh dilaksanakan secara sendirian ataupun in silo ataupun secara individu. Dia perlu digarap secara kolaboratif dalam kalangan guru-guru. Sebab tu adanya platform CDL ini, iaitu cikgu bantu cikgu. Sebab kita percaya bahawa cikgu perlukan kepada sokongan. Dan sokongan yang paling, dan antara sokongan yang paling baik, kalau mengikut seorang sarjana namanya Justin Rich. Justin Rich ni seorang pakar teknologi di Harvard University. Dalam bukunya yang terbaru, dia panggil iteratif. Iteratif ni maksudnya usaha yang berterusan. Usaha yang berterusan adalah merupakan rahsia untuk mewujudkan suasana inovatif di sekolah. Jadi saya yakinlah kalau budaya uh, iteratif ni salah satu komponen dalam iteratif tu ialah feedback. Maklum balas.
Reaktif ni maksudnya sesuatu amalan yang kita laksanakan berterusan. Dan salah satu dalam buku dia, dia juga mengatakan bahawa salah satu pendekatan yang sangat berkesan untuk menyokong proses iteration itu ataupun iteratif itu ialah peer learning. Peer support and peer learning daripada rakan sejawat lah. Ya. Jadi saya ingat bila kita mengemukakan platform Cikgu Bantu Cikgu ini, ianya adalah satu platform yang sangat baik dan perlu dimanfaatkan sebaiknya. Jadi pada petang ini saya akan kongsikan pandangan salah seorang sarjana pendidikan yang yang nak katakan dia masih ada lagi, Dylan William, Profesor Dylan William. Dia ni adalah seorang profesor di apa tu di London. Uh, Kalau tak silap saya, nama kolejnya ialah uh, University College London. University College London. Dia ni seorang profesor emeritus. Emeritus Professor of Educational Assessment. Kepakaran beliau ialah dalam bidang secara spesifiknya ialah classroom assessment ataupun formative assessment. Sebab tu bila berhadapan dengan isu pentaksiran bilik darjah diperkenalkan oleh kementerian, saya banyak merujuk kepada buku-buku dan juga pemikiran Profesor Dylan William ini. Seorang yang sangat mempunyai pemikiran yang sangat baik dan khususnya dalam bidang pentaksiran. Dan beliau berkongsikan tentang apakah rahsia untuk menyediakan satu maklum balas untuk kita menggunakan maklum balas itu secara berkesan. Apakah rahsianya? Sebab bagi beliau, dia kata maklum balas hanya akan berjaya sekiranya murid menggunakan maklum balas itu untuk memperbaiki pembelajaran mereka. Kalau maklum balas itu tak digunakan oleh murid untuk memperbaiki pembelajaran mereka ataupun pencapaian mereka, maka maklum balas itu sebenarnya hanya dia kata nanti dalam ayat seterusnya dia kata sebagai macam membuang masa lah. Ya, kita membuang masa dan tidak mempunyai impak kepada murid. Itu pengenalan dia lah ya. Jadi kalau cikgu berminat untuk membaca artikel ni boleh ambil dia punya tajuk tu The Secret of Effective Feedback dalam jurnal Educational Leadership. Educational Leadership, cari jurnal Educational Leadership tu volume yang ke-73, siri yang ke-7 yang bertajuk The Secret of Effective Feedback. Baik. Sebab tu dalam jurnal tersebut beliau menjelaskan bahawa secara umum ataupun secara universal, bila digunakan universal itu maksudnya semua sekolah di seluruh dunia di atas muka bumi inilah maksudnya ya, in the universe ya, universal, tidak begitu menghargai tentang kerumitan proses melaksanakan maklum balas. Dia kata maklum balas sesuatu yang very challenging, very complex. Walaupun dia kata secara rutin yang dilaksanakan oleh guru-guru ialah pertama cikgu akan melihat hasil kerja murid, kemudian dia akan mencatat mencatat ataupun memberi grade ataupun memberi komen. Maksudnya memberi maklum balas lah ya. Dan kemudian murid-murid akan melihat
apa yang ditulis oleh guru. Perkara ini berlaku secara rutin, berterusan. Ha? Sehingga kan kadang kita lupa bahawa menyediakan maklum balas yang baik itu adalah satu usaha yang mencabar. Yang rumit lah, yang kompleks. Baik. Proses yang nampaknya mudah untuk melihat hasil kerja murid itu, okay, kemudian diberikan maklum balas. Sebenarnya mengikut Profesor Dylan William, dia adalah satu usaha yang sebenarnya sukar. Okay? Bukan sebagaimana yang dibayangkan oleh ramai orang, dianya perkara yang biasa sahaja. Okay? Sebab menurut beliau, kalau kita memberi maklum balas, dan maklum balas itu tidak mampu memberikan impak ataupun anak-anak tidak berubah apabila menerima maklum balas tersebut, maka sebenarnya inilah satu usaha yang membawa masa. Membawa masa. Maksudnya tidak ti- tidak kita panggil tidak ada kesan lah, membawa masa. Jadi kita tahulah kerja membawa masa ni satu bentuk pembaziran masa yang sepatutnya kita cuba elakkan. Eh? Jadi menurut beliau dia mencadangkan supaya kita mesti mengetahui di mana anak-anak sedang berada. Okay. Kita ada beberapa soalan yang kita kena tanya diri kita sebagai seorang guru berkaitan dengan perkembangan pembelajaran mereka. Saya gunakan istilah perkembangan pembelajaran, the learning progression. Ya, sebab anak-anak ni dia belajar daripada satu tahap ke satu tahap ke satu tahap. Dia tidak berlaku tahap je rata je, tidak begitu. Ya, dia tidak bentuk dalam bentuk perjalanan yang apalah, yang apa rata sahaja, tapi dia memerlukan akan meningkat secara ada dia punya progression. Uh, ada setengah sarjana menggunakan istilah pertumbuhan, growth, the student growth. Tapi dalam konteks ini saya lebih cenderung menggunakan istilah the learning progression. Ya, sebab tu kalau kita tengok dalam kita punya kurikulum pun, sebenarnya kurikulum itu disusun mengikut perkembangan. Sebab tu ada tahap penguasaan yang berbeza-beza daripada TP1 sehinggalah kepada TP6. Maknanya apa? Maknanya perkembangan pembelajaran anak-anak itu begitu. Ya, dia tak terus sampai pergi ke TP6. Dia akan melalui proses begitu. Okay? Jadi um, peranan maklum balas itu adalah untuk menggerakkan pembelajaran anak-anak ke hadapan so that they can move forward in their learning progression. Ya, learning progression. Cuma salah satu perkara yang kalau baca buku Dylan Wiliam ini ataupun kita dengar dia punya talk, dia akan banyak kali dia akan mengulang apa yang pernah diungkapkan oleh David Ausubel. Diungkapkan seawal tahun 1968. Mungkin ada di antara kita yang belum lahir lagi kan. Mungkin ada di antara guru-guru yang mengikuti sesi ini belum lahir lagi. Kata-kata tu diungkapkan oleh David Ausubel, Dr. David Ausubel, yang mengatakan bahawa dia ayat dia panjang, tapi saya petik dia punya apa tu kata-kata yang ringkas. Kalau diminta dia untuk merumuskan apakah satu faktor yang akan mempengaruhi pembelajaran anak-anak. Banyak faktor yang mempengaruhi pembelajaran anak-anak ini. Cuma orang minta tanya dia, cuba profesor nyatakan satu faktor yang paling penting. Maka beliau mengatakan bahawa the most important single factor influencing learning
is what the learner already know. Apa yang anak-anak itu telah tahu. Sebab di situlah kita punya titik mula proses pembelajaran. Kita pembelajaran itu perlu bermula daripada mana, daripada apa yang anak-anak itu tahu. Kan? Masalahnya ialah kalau kita ada 40 orang murid di dalam bilik belajar, semuanya mempunyai pengetahuan sedia ada. Kita biasa gunakan istilah pengetahuan sedia ada ni. Ya? Tak sama. Tak sama antara satu sama lain. Jadi kalau mengikut apa tu David Ausubel, seorang auditori pendidikan pembelajaran, teori pembelajaran mengatakan bahawa dia kata uh, what the learner already knows, satu, apa yang anak-anak tu dah tahu, pastikan perkara tersebut dan mulakan pengajaran. Okay, dia kata ascertain this and teach accordingly. Maksudnya proses pembelajaran perlu bermula daripada apa yang anak-anak itu tahu. Ini banyak kali saya mengungkapkan dalam sesi-sesi interaksi saya dengan rakan-rakan guru. Okay? Itu poin yang pertama. Okay, yang pentinglah. Jadi macam mana kita nak tahu apa yang anak-anak itu tahu? Ini saya telah bincangkan dalam sesi sebelum ni, the checking of understanding. Macam mana kita nak menyemak kepahaman anak-anak. Maksudnya apa yang dia tahu itu apa yang dia faham. How to check the understanding. Ini kalau nak tahu lebih apa tu, cuba semak perkongsian saya yang lebih awal. Saya dah bincangkan tentang understanding checking tu. Okay, how to check the student understanding. Baik, itu yang poin yang pertama. Ya. Poin yang kedua, dia sebenarnya ada 5 poin. Kalau sempat saya sambung lah minggu depan dengan sedikit beberapa tambahan lain sikit. Yang kedua ialah dia kata, bila kita merancang tugasan, ya, tugasan ni perlu dirancang dengan teliti kan. Pastikan kita mengambil kira dari aspek pemikiran. Ya, kita pastikan tugasan yang kita kemukakan itu dalam bentuk aktiviti, dalam bentuk apa ni projek ke, dan apa juga bentuk tugasan yang akan dilalui oleh anak-anak, pastikan dia melibatkan pemikiran. Okay? Melibatkan pemikiran, mencerdaskan pemikiran mereka. Maksudnya melibatkan thinking. Saya pernah kongsikan dulu, saya kata memory is the residue of thinking. Okay? Ingatan itu maksudnya benda yang dipelajari itu akan disimpan dalam ingatan. Ingatan itu adalah merupakan ini kita penghasil, ataupun kalau bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia dalam translate kita kata sisa lah, ataupun hasil daripada pemikiran. Kalau tak melibatkan pemikiran, tidak melibatkan ingatan, di manakah berlakunya pembelajaran tersebut? Sebab pembelajaran mesti melibatkan pemikiran. Sebab tu dia kata dicadangkan supaya bila kita merancang tugasan, maksudnya merancang tugasan tu kita dah ambil kira dah elemen maklum balas itu. Okay? Macam mana kita nak bagi maklum balas tu kita dah rancang dah semasa kita mereka bentuk tugasan. Dia kena satu step ahead. Maksudnya kita rancang, maksudnya seolah-olah kita juga merancang maklum balas itu semasa kita merancang tugasan. Sebab tu dalam ayat yang digunakan tu kita ingin tahu sama ada murid boleh melakukan satu perkara, tetapi macam mana kita dapat menentukan perkara tersebut. Okey, kadang-kadang yang kita dapat tu hanya peringkat permukaan saja, on the surface. Kalau kita nak tahu lebih lanjut, dia bergantung kepada tugasan yang kita rancang.
Tugasan itulah yang akan dapat memberikan maklumat berkaitan dengan apa yang anak-anak itu tahu, mungkin lebih lebih baik lagi apa yang dia telah faham. Saya bagi satu contoh. Contoh ni pun saya petik daripada apa ni, artikel Profesor Dylan William ini. Cuba tengok soalan dia. Ini contoh tugasan lah. Salah satu bentuk sukatan tu adalah bentuk soalan. Tapi soalan ini dirancang dengan teliti. Cuba kita tengok tentang mencari purata. What can you say about the means of the following sets of numbers? Nak cari purata bagi dua set. Set A dan set B. Saya bagi cikgu-cikgu apa sikit. Fikir sikit. Okay. Siapa nak jawab, boleh jawab lah. Jawab dalam chat pun tak apa. Cuma yang bagusnya soalan ini sebenarnya dia nak tengok apa. Sama ada anak-anak betul-betul faham tak apakah dia purata. Okay? Faham ataupun tidak apakah dia purata. It's a very good set of question. Satu yang dapat menentukan dia faham ataupun tidak apa yang konsep purata itu. Okay? Sebab kita tahu bahawa kalau mengikut apa tu, kebanyakan orang dia akan cenderung untuk memilih C. Dia kata it depends whether you choose to count the zero. Tapi bagi anak-anak yang faham apakah dia purata, dia tak akan jawab C. Dia akan jawab B. Tadi yang bagus. Dia tak akan jawab C. Dia akan jawab B. Sebab itulah jawapannya betul. Sebab purata adalah bilangan jumlah semua set number itu kemudian dibahagikan dengan dia punya bilangan. Macam set A itu ada 5. Perlu dibahagi dengan jumlah nombor 2 campur 5 campur 12 campur 7. Walaupun kosong itu sebenarnya kalau tak campur pun jumlah tak berubah apa-apa. Tapi bilangan kosong itu salah satu bilangan. Perlu dibahagikan dengan 5. Okey? Sudah tentulah tak sama nilainya apabila 2 campur 5 campur 12 campur 7 dibagikan dengan 4. Sebab ada 4 set sahaja. 4 apa saja? 4 bilangan nombor. Jadi bagi anak-anak yang di situ kita nampak tahap penguasaan, tahap kepahaman anak-anak tentang konsep kita panggil purata tadi. Menarik kan? Jadi dengan masa dah sampai masa juga lebih sikit ni. Sangat seperti setakat ini dulu. InsyaAllah pada minggu hadapan kita mungkin ada lagi beberapa contoh yang menarik yang cikgu boleh manfaatkan nanti. Dan kita boleh gunakan benda ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran kita. Ya? Jadi bagus kita renung, kita fikirkan balik. Adakah maklum balas yang saya masalah ni kita buat tak buat maklum balas tu satu hal lah. Tapi kalau kita buat, adakah maklum balas kita tu mampu merubah proses pembelajaran ataupun dapat membantu perkembangan pembelajaran anak-anak. Kalau tidak, jadi kita kena semak balik apa yang telah dicadangkan oleh sebelum ni. Saya kongsikan pendapat daripada Profesor Dr. Susan Brohat. Minggu ni saya mula dengan dah mengemukakan idea daripada Profesor Dylan William. Okay. Jadi sangat setakat itu dulu. Terima kasih di atas kehadiran dan perhatian yang diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Yang dihormati Dr. Mustafa bin Abdul Majid dari CDL Malaysia.
Saya ucapkan terima kasih atas perkongsian pada petang ini oleh Dr. Mustafa. Jadi hari ini untuk sesi perkongsian CDL pada hari ini ialah oleh Puan Tulasi. Puan Tulasi sudah bersedia ke? Ya, saya sudah bersedia. Okay, baik. Terima kasih Puan Tulasi. Okay, sebelum tu saya perkenalkan dahulu Puan Tulasi, anak perempuan Anamutu betul? Betul. Dari SJKT Ladang Saga. Ya, betul. Selamat petang kepada semua peserta dan juga pembentang CDL kita pada petang ini. Baik, bagi slot petang ini, CDL Hands-on Negeri 9, siri ke-32 yang bertajuk Magic Box. Okay, yang akan dibentangkan oleh Puan Tulasi, anak perempuan R. Anamutu. Okay, saya bacakan dulu sinopsis Magic Box terlebih dahulu. Okay, Magic Box ini dibuat untuk mengukuhkan lagi pemahaman murid terhadap kemahiran tata bahasa. Okay, pemahaman terhadap tata bahasa ini sangat penting untuk murid-murid memahami penggunaan dan mengaplikasikannya dengan betul dalam bentuk ayat. Untuk mengukuhkan pemahaman murid terhadap kemahiran tata bahasa, satu kit simulasi telah dicipta dan dinamakan Magic Box. Kit ini, kit ini mengandungi tajuk tata bahasa seperti past and present tense, synonyms, noun, singular and plural, compound word, vocabulary, verbs. Ianya sesuai digunakan untuk kaedah pengajaran abad ke-21. Magic Box dapat mengembangkan aspek perkembangan bahasa kepada para murid dan juga berkesan secara kualitatif dan juga kuantitatif. Dengan ini saya menjemput Puan Tulasi untuk membentangkan tajuk Magic Box kita pada petang ini. Dipersilakan. Terima kasih Puan Azlida. Sama-sama. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam ABC 2.0, ambil peduli, bina hubungan, cipta kejayaan, salam up negeri, muafakat sejahtera. Serta hadirin hadirat yang dihormati sekalian, mencari timbak si Anadara, dibawa sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Saya mengucapkan selamat datang dan mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan ke pembentangan dan perkongsian saya melalui CDL dalam talian. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sudah tentu akan menyeriakan lagi pada petang yang indah nian ini. Boleh saya teruskan? Sebelum itu saya akan memperkenalkan saya. Nama saya Tulasi anak perempuan R. Anamutu. Saya mempunyai pendidikan ijazah sarjana muda pendidikan di OUM Negeri Sembilan. Lepas tu diploma perguruan IPG Ipoh. Perkhidmatan di sekolah yang sama selama dah 15 tahun. Dari 2009 hingga 2023 di SJGT Ladang Saga. Grade jawatan sekarang DG42. Okey, sinopsis ni adalah yang tentang Magic Box yang saya telah laksanakan di sekolah saya. Yang ini adalah sinopsis yang terperinci. Saya akan short formkan. Pembinaan yang Magic Box ini adalah penggunaan Magic Box dalam meningkatkan penguasaan tata bahasa muda dalam bahasa Inggeris dalam kalangan murid tahap 2. Magic Box ini akan bertujuan untuk pembinaan ayat yang betul, iaitu penggunaan tata bahasa yang betul atau penggunaan tata bahasa yang mudah akan sangat penting kepada murid-murid apabila mereka menggunakan tata bahasa yang betul. Kit ini juga akan mengundang pelbagai tajuk seperti past tense, present tense, synonyms, noun, singular, plural, compound words, vocabulary, verbs
Ia ini adalah sangat sesuai untuk pengajaran abad ke-21. Selain itu, ia juga akan mengukuhkan pemahaman murid terhadap kemahiran tata bahasa. Ia juga adalah dapat mengaplikasikan penggunaan tata bahasa yang betul. Murid-murid juga akan menggunakan dan mengaplikasikan dengan betul dalam ayatnya. Sebab tu saya akan menyediakan tajuk ini, set ini adalah Magic Box. Seterusnya, sebelum saya akan menyediakan Magic Box ni, saya akan menyatakan beberapa masalah yang dihadapi oleh murid-murid di sekolah saya, iaitu kehilangan pemikiran dan jejak item dalam PDPC. Tidak mempedulikan atau duduk diam sahaja. Selain itu, mereka berjuang dengan membaca dan menulis sahaja. Bukan itu sahaja, mereka kurang berminat dalam PDPC. Kalau penggunaan tata bahasa di tahap 1 dan tahap 2 yang berlainan. Kalau tahap 1, motu permainan, macam tu. Kalau tahap 2, more to essay, more to one write the sentence, all that. So that's why we use the masalah yang mereka hadapi dalam PDPC. So kita akan buat kajian di sekolah, lepas tu kita akan menyediakan magic box. Okay. Kaedah penyelesaiannya. Okay. Kita duduk dalam sekumpulan, lepas tu kita, slide saya boleh nampak tak? Sebab Cikgu Azlina? Boleh cikgu, jelas. Boleh jelas. Teruskan. Slide saya boleh nampak? Nampak. Boleh nampak. Boleh nampak. Okay, thank you. Okay. First, kita akan wujudkan satu permainan. Magic box memang permainan. So, permainan adalah pendekatan main sambil belajar adalah aktiviti yang dijalankan secara spontan dan membawa kepada semasa pembelajaran. Memang murid-murid dekat sekolah kita suka untuk main. Tapi dalam PDPC, macam mana kita nak menggunakan permainan tu dalam PDPC tu? Iaitu ekspresi kendiri yang kreatif dan memperkembangkannya paling jelas pada peringkat kanak-kanak. Bukan itu sahaja, bermain juga satu aktiviti yang boleh mengeluarkan keinginan kanak-kanak. Main juga sebagai penentu penting bagi memperkembangkan kekuatan sosial, daya cipta, kestabilan emosi, perkembangan sosial dan intelek di samping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal, koordinasi dan ketangkasan seseorang murid. Selain itu, pendekatan dan strategi pengajaran main dapat memberi peluang kepada murid-murid melakukan aktiviti itu secara berpura-pura di dalam keadaan terkawal semasa PDPC. Lepas tu, menurut buku panduan guru Pusat Pengembangan Kurikulum, belajar melalui bermain adalah satu pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang bebas, selamat dan mengembirakan untuk PDPC yang lebih bermakna. Okey. Objektif. Saya memilih 3 objektif yang utama dalam melaksanakan magic box ini, iaitu saya akan menggunakan 2 minit rubrik ni. Saya akan menggunakan magic box ini melalui didik hibur dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah, iaitu mengguna dan memahami sesuatu pelajaran secara didik hibur. Mengguna dan memahami bahasa yang indah atau bahasa badan dalam aktiviti. Objektif yang seterusnya adalah memahami sesuatu kemahiran yang ditunjukkan. Yang ini adalah objektif yang khusus. Didik hibur merupakan satu penerapan dalam proses PDPC yang bersifat santai
dan berhibur seperti permainan secara sistematik dan terancang. D-Day hibur ini juga menjadikan sesi pembelajaran yang sangat seronok dalam kelas. Bukan itu sahaja, D-Day hibur ini dapat mengurangkan tahap bimbangan dan ketakutan murid kepada guru kerana konsepnya yang santai dan berhibur menjadikan murid sentiasa berada dalam keadaan pembelajaran yang positif. Okey, sasaran. Sekarang saya pergi ke sasaran. Murid-murid SJKT Larang Saga telah dipilih untuk menggunakan Magic Box ini untuk meningkatkan penguasaan tata bahasa muda dalam bahasa Inggeris supaya pembinaan ayat yang betul menggunakan tata bahasa yang betul. Okey, dalam Magic Box ini first item saya guna adalah dadu. Aktiviti PDP menggunakan dadu. Kaedah penyelesaian yang pertamanya adalah saya menggunakan dadu. Semua murid akan terlibat dengan seronok. Bukan itu sahaja, saya boleh menarik minat murid terhadap PDPC. Semua murid akan boleh menunjukkan minat mereka terhadap PDPC apabila saya menggunakan aktiviti melalui D-Day hibur. First, saya sebelum mengaplikasikan Magic Box ini, saya mengadakan PLC. PLC itu adalah semua orang sudah tahu, PLC Professional Learning Committee dapat memahami dalam membawa kecemerlangan dalam bidang bahasa Inggeris, dapat membantu diri sendiri saya dan rakan-rakan dalam pelaksanaan PDPC yang lebih baik dan merealisasikan abad ke-21. Yang ni adalah laporan yang kita melaksanakan PLC di sekolah saya, iaitu Teacher Sharing Session. Kenapa murid-murid ni tak boleh membuat binaan ayat yang tidak betul? Apa yang masalah daripada situ? Yang itu adalah kita buat sharing antara guru-guru. Yang ini adalah contoh laporan yang saya tunjukkan. Matlamat yang kita gunakan pelaksanaan TSS ni adalah untuk berkongsi strategi PPD baharu kepada guru-guru. Lepas tu memberikan peluang kepada guru untuk mempelajari dan mempraktikkan strategi baharu. Kaedah dan strategi PDPC yang lebih menarik dan canggih semasa menggunakan Magic Box ini. Lepas tu meningkatkan mutu PDPC guru yang lebih bersistematik dan mudah difahami oleh murid-murid. Bukan itu sahaja. Kita akan mendedahkan para guru dengan pelbagai strategi baharu seperti mencapai objektifnya. Perkongsian ini juga dapat memberi impak kepada pembelajaran murid dan guru dapat merancang PDPC yang relevan dan bagi mencapai objektif pembelajarannya yang lebih canggih. Semasa kita menggunakan PLC ini, kita akan menggunakan bahan seperti DSKP, RPT, buku teks dan modul latihan, lepas tu penggunaan YouTube semua. Lepas tu kita akan buat kajian, lepas tu kita akan buat lesson study dalam kelas. So kita menggunakan pelbagai kaedah iaitu penggunaan Magic Box. Yang ni adalah lesson study kita menggunakan dalam kelas. Okey. Saya akan membuat presentasi tentang perkongsian apa yang kita buat. Kita berbincang dan mencari punca-punca yang menyebabkan murid tidak dapat belajar dengan baik. Kenapa murid-murid sekarang tidak dapat belajar dengan baik? Kita berkongsi semasa berkongsian tu. Lepas tu mendapati bahawa murid-murid tidak memberi tumpuan yang sepenuhnya. Fokus mereka tak memberi sepenuhnya kepada kita. Lepas tu kita semasa perbincang tu, kaedah yang dapat membantu murid supaya dapat belajar dengan macam mana caranya. So kita fikir, kita semasa berkongsian tu. Lepas tu kita memilih bahan yang sesuai atau mempunyai ciri-ciri keselamatan yang baik atau fleksibel untuk semasa menggunakan bahan-bahan ini. Yang ini adalah Magic Box. Yang ini Magic Box yang saya telah wujud di sekolah saya. Yang ini adalah peti Magic Box.
Yang ni merupakan dadu yang saya guna, saya buat sendiri dadu. Lepas tu yang ni bola. Yang ni adalah enam aktiviti. Saya nak tarik tu, aku ambil masa yang lama. Saya hantar di Saya menggunakan 6 aktiviti. Yang ni adalah 6 aktiviti yang permainan macam Rora Impian dalam kelas tu. Okey. Sekarang saya akan menerangkan tentang cara pelaksanaan bahan semasa PDPC. Magic box ini telah kami gunakan sebagai bahan di bilik darjah, iaitu sewaktu dalam aktiviti bersama murid. Kami telah mengesan bahawa murid-murid dapat mengikuti pembelajaran dengan seronok. Cara penggunaannya ialah murid akan diberi bola dan bola itu berlalu mengikut muzik dan akan memperhentikan apabila muzik berhenti. Lepas tu murid akan memegang bola itu, akan memutarkan dadu dan pilih aktiviti yang telah disediakan dalam magic box. Permainan ini akan berulang sehingga nombor 6. Sebab dalam dadu tu ada nombor 1 hingga 6 kan. So kita telah menyediakan 6 aktiviti. So murid akan memilih aktiviti itunya. Okey. Sebelum saya mengaplikasikan magic box ini adalah pra-test saya lakukan di sekolah saya. Keputusan ujian pra-test yang saya menunjukkan murid adalah sederhana, lemah. Yang ni adalah statistik saya akan boleh tunjukkan sebelum saya mengaplikasikan magic box ini kepada murid. Okey. Bukan itu sahaja saya akan mengaplikasinya. Saya telah ada satu sijil yang menunjukkan iaitu aplikasi kelas dojo, iaitu mudahnya PDPR. Atas talian saya telah menyertai kursus ni. Selepas saya menyertai kursus ni, saya akan telah mengaplikasikan di sekolah saya, iaitu saya akan mengaplikasikan beberapa murid akan menyertai atau saya masuk nama murid semua dalam kelas dojo ini. Yang ini merupakan markah individu bagi setiap pelajar yang mereka dapat dalam setiap kelas pembelajaran saya. Nanti saya akan tunjuk macam mana menggunakan kelas dojo ini. Okey, seterusnya. Yang ini sebelum pre-test itu. Apabila saya membawa magic box ni ke kelas, yang ni sangat mudah dibawa ke mana-mana. Sebab yang ni magic box memang ni secara macam peti je. Mereka seronok belajar melalui permainan dalam kumpulan. Magic box ini juga berada dengan jawapan sekali. Yang ini murid-murid akan mengantar bola dengan iringan muzik semasa saya buat aktiviti kumpulan. Aktiviti kumpulan yang berkesan. Mereka boleh cari jawapan semasa berada dalam kumpulan. Mereka boleh berkolaborasi dengan antara satu sama lain. Para murid juga menunjukkan minat terhadap PDPC ini dan memberi fokus yang sepenuhnya. Iaitu mereka boleh menunjukkan minat terhadap PDPC dan mereka memang memberi fokus yang 100% dekat semasa PDPC ini. Sebab saya gunakan secara permainan. Yang ini adalah post-test. Lepas post-test, yang ni adalah saya telah dapat keputusan ujian post-test. Iaitu cemerlang, sederhana. Yang seorang murid ni memang dia lemah sikit tapi dia boleh involve dalam permainan itu 100%. Memang sebab dia tak boleh berbicara bahasa Inggeris yang canggih macam tu. So sebab tu saya letak dia sederhana. Okay. Next. Yang ini adalah
murid dalam 6 kumpulan. Saya akan membahagikan mereka kepada 6 kumpulan. Dalam kelas dojo saja saya akan wujud ni. Semua saya akan simpan data ni semua dalam kelas dojo saya. Yang ni adalah markah murid selepas post test. Mereka dapat yang tertinggi. Nanti saya akan tunjukkan macam mana boleh kita masukkan markah bagi setiap pelajar. Okey, yang ni adalah lemah dalam penulisan. Semasa saya mengajar tu, yang ni adalah lemah dalam penulisan. Saya akan tunjukkan bukti. Lepas saya wujudkan yang saya menggunakan pembelajaran, menggunakan magic box ni, mereka boleh buat bina ayat, boleh buat sentence, boleh write essay, boleh menulis karangan. Yang ini adalah penggunaan tata bahasa yang betul semasa mereka gunakan yang vocabulary yang terdapat daripada yang dalam buku tu. At the beach. Yang ini adalah murid yang sendiri menulis karangan. Yang ini adalah boleh menulis email. Mereka tahap 2 kan kita kena ajar email. So mereka boleh buat write an email about to his friend or her friend. Lepas tu penggunaan tata bahasa yang betul, yang mudah. I love Melaka, my favorite town. So they can write the essay very well. This one is past simple tense, present tense. Sebelum saya pergi ke rumusan, saya akan tunjukkan macam mana saya telah gunakan kelas dojo di kelas. Sekejap saya akan share. Okey, boleh nampak saya screen saya boleh nampak Cikgu boleh nampak tak? Boleh? Boleh, boleh. Okey, yang ni merupakan kelas dojo saya. Kelas dojo saya. So yang ni adalah murid-murid dalam kelas saya. Yang ni merupakan grup yang saya wujudkan. Okey, sekarang saya nak akan tunjukkan macam mana lepas mereka menggunakan magic box tu, kita akan boleh menggunakan toolkit yang ada dalam ni. Kita boleh beri time. Kita boleh beri masa kepada mereka. Mereka jawab untuk dalam kumpulan atau seorang, buat individu pun boleh, secara kumpulan pun boleh. Kita bagi masa melalui ini kelas dojo ni. Bukan itu sahaja, kita boleh pilih random. Contohnya saya akan pilih yang ni. Lepas tu saya buat pick again. Saya panggil orang lain. Lepas tu saya pick again. Yang ni akan mudah untuk mereka berminat, memang berminat dalam kelas. Bukan itu sahaja, ada banyak toolkit. Kita boleh make group maker, noise meter, direction, think, pair, share, music also we can use in this portal. Bukan itu sahaja, semasa kita menggunakan ni, kita boleh ambil attendance. Kita boleh ambil attendance, kita klik sahaja. So contohnya, dia tak datang, akan menjadi warna merah. Dia tak datang, akan menjadi warna merah. So kita save attendance. Okay. So yang tidak hadir akan jadi macam ni. Yang hadir menjadi warna hijau. So macam mana kita akan cara masukkan markah? Kita pilih whole class. Lepas tu kita kat sini saya akan masuk markah yang tiga-tiga ni. Group work, good, excellent. Helping others, teamwork, presentation, this all we can add to them. So saya pilih satu persatu. Kalau saya pilih whole class, dia akan bagi markah kepada semua orang. Kalau sekarang saya Akshay ini telah
membuat kerja kumpulan dengan baik. So saya akan pilih Akshaini, lepas tu saya letak good. So dia automatik akan tambah markah itu kepada Akshaini. So daripada sini kita akan menggunakan pentaksiran bilik darjah. So saya akan meneliti macam mana mereka buat dalam kelas tu. Kita boleh notice mereka akan cara-cara mereka memberi respons kepada kita. Lagi satu, kita boleh ukur, boleh nilai murid-murid melalui kelas dojo ini. Bukan itu sahaja, ada banyak lagi dekat sini. Yang ini adalah big ideas. Kita boleh bagi big idea kepada mereka. Kita pilih je, lepas tu kita letak. Sebab yang ni akan pergi ke foto lain. Yang ni ada banyak benda kena buat. Yang dalam big idea ini, kita boleh masuk apa-apa ke. Yang ni boleh beri latihan kepada murid. Lagi satu, yang ini student pun kena boleh login. Lagi satu, kita boleh hantar laporan ini kepada family. Boleh view reports, boleh hantar kepada family juga. So mereka boleh tengok mereka punya pembelajaran dekat sekolah kita. Yang ini adalah sangat berkesan semasa menggunakan PDPC yang lebih menarik dan berkesan. Bukan itu sahaja, selepas saya amalkan kelas dojo ini melalui permainan ini, murid-murid memang menunjukkan minat terhadap PDPC yang berkesan. So yang ini adalah kita mula daripada PLC, lepas tu kita buat perkongsian, lepas tu kita mengamalkan teacher sharing session, lepas tu kita mengamalkan lesson study, kita dapat impact yang bagus. Okay, saya akan share saya punya slide seterusnya. Daripada situlah saya akan boleh membawa murid-murid boleh berjaya menulis karangan atau mengaplikasikan penggunaan tata bahasa yang betul semasa PDPC. Didik hibur ni memang mereka mengurangkan tahap kebimbangan atau ketakutan murid kepada guru. Mereka juga boleh bersantai kepada kita, berhibur atau menjadikan suasana kelas seronok dan PDPC yang positif. Bukan itu sahaja. Mewujudkan semangat apabila mereka berkumpulan tu, mewujudkan semangat berpasukan, boleh bertoleransi. Dari situ boleh mengamalkan ciri-ciri nilai murni. Bukan itu sahaja, aktiviti yang Magic Box ini dapat cenderung kepada pelbagai cara penyelesaian masalah seperti mereka tak ada mood out macam PDPC yang tidak berseronok. So mereka juga boleh, kejap saya akan share slide saya. Mereka juga boleh dapat melibatkan dirinya 100% dalam didik hibur ni. Bukan itu sahaja, Magic Box ini mudah berfokus kepada aktiviti kumpulan. Dalam gambar pun saya boleh tengok muka mereka, memang mereka seronok menggunakan Magic Box ini. Sebab Magic Box ni dengan lagu sekali, bola, lepas tu mereka pilih aktiviti, kita kena round up yang aktiviti yang mereka guna ini, kita akan putar. Kita kena mau putar. Lepas tu dekat sana ada satu aktiviti yang past tense, present tense macam tu. So mereka akan boleh pilih aktiviti yang tu. Lepas tu dekat belakang tu ada jawapan. Yang ini pun sama. So mereka memilih kata kerja. Dekat atas tu itu adalah kereta. Kereta yang permainan tu. So dekat atas tu saya sudah tampal kata kerja yang boleh guna. Yang gambar ini akan menunjukkan yang ni gambar. Sekejap saya akan tunjuk. Yang ni merupakan gambar. Dekat sini ada 6 aktiviti. So dalam box ni ada 6 kereta yang kecil. Saya sudah tampal kata kerja semua. So mereka boleh pilih, lepas tu letak dekat atas tu. So mereka boleh buat bina ayat daripada kata kerja tu.
Yang ini nouns. So mereka putar-putar-putar, lepas tu mereka cari jawapan, lepas tu dekat belakang ni ada jawapan. Yang ini pun nouns, plural. Yang ini pun sama macam tu juga. So mereka memang seronok semasa belajar magic box ni. Memang saya berpuas hati apabila mereka menggunakan magic box ini dalam kelas saya. Yang ini memang mereka seronok semasa saya buat dalam PDP sini. Sekejap Yang dekat sini saya akan berkongsi satu, iaitu adalah PLC merupakan sangat penting dalam membina hubungan kepada guru dan murid. Sebab PLC akan berkongsi pengalaman kita. Saya pun berpengalaman yang kurang juga. Tapi saya boleh menunjukkan minat terhadap aktiviti permainan macam ni. So saya punya idea lain. Guru yang berkongsi, yang seorang guru tu dia punya pengalaman lain. So kita akan boleh berkongsi pengalaman melalui PLC. Bukan itu sahaja. Melalui perkongsian ini, kita boleh mendapat banyak aktiviti. Banyak aktiviti dan kita boleh mengubah suaikan cara yang betul atau cara yang tepat kita boleh gunakan dalam PDPC. Melalui ini juga kita akan PDPC kita lebih berkesan dan lebih menarik dalam kelas kita. Seterusnya, sekejap saya lambat slide saya. Okey, yang ni semua saya dah tunjuk, yang feedback saya daripada murid-murid. Okey, secara rumusannya, perkongsian amalan terbaik dapat mengalahkan amalan bertukar-tukar pengetahuan, kemahiran dan kepakaran antara guru-gurunya. Perkongsian amalan terbaik mampu bertindak sebagai ejen intervensi. Melalui ini juga kita boleh buat intervensi, iaitu murid yang lemah kita boleh buat intervensi, murid yang lebih kita akan buat 3 penilaian, iaitu penilaian pengukuhan, pemulihan, pengayaan. So banyak jenis aktiviti kita boleh mengadakan di dalam kelas, iaitu memindahkan pengetahuan, kemahiran dan kepakaran oleh seorang guru yang membuat perkongsian kepada guru yang menerima perkongsian. Bukan itu sahaja, amal ini dapat juga mendapatkan impak yang lebih berkesan dan kemajuan untuk kemenjadian murid. Perkongsian ini juga dapat kita akan buat secara individu dan berkumpulan. Amalan terbaik dalam PDPC ini dapat menggunakan pelbagai strategi dan pendekatan. Amalan terbaik ini juga dilaksanakan, kita fokus kepada PLC, lepas tu kita akan wujudkan benda magic box ini, lepas tu kita aplikasikan di dalam kelas, lepas tu kita akan feedback yang baik atau feedback yang lebih canggih untuk mencapaikan PBD yang lebih baik. Sebab PBD kan akan menentukan atau mentaksirkan kita punya ketahapan murid. So rujukan-rujukan yang saya terdapat daripada ini adalah DSKP, Kamus, Panduan PLC, Pusat Sumber Jaminan Kualiti dan Rakan Guru. Terima kasih. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Baik, terima kasih diucapkan, syabas diucapkan kepada Puan Tulasi atas pembentangan yang menarik yang dapat kita saksikan dengar sebentar tadi. Okey, sebelum tu Puan Sheila, SIC dari PPD Port Dickson ada nak? Puan Sheila ada? Ada. Puan Sheila ada nak? Terima kasih. Ya. Okey, baik. Syabas diucapkan kepada Puan Tulasi atas pembentangan yang sangat menarik petang tadi. Sebenarnya apabila sebelum tu ada soalan daripada pihak peserta. Okey, Cikgu Encik Marzuki Zainuddin memberikan tepukan. Okay. Great job sharing teacher daripada Cikgu Kalnai. Dan beberapa orang peserta lagi mengucapkan tahniah dan juga memberi thumbs up lah kepada Cikgu Tulasi. Yeah, thank you. Okay, baik. Jadi apa yang saya lihat tadi, penggunaan magic box dengan kelas dojo kan, betul Cikgu Tulasi? Ya.
Okey, kelas dojo ni sebenarnya sangat menarik, yang mana kelas dojo ni juga saya memang menggunakan sepenuhnya sewaktu PDPR hari tu. Yang mana kelas dojo ni kita boleh gunakan juga untuk buat pembezaan murid dalam kelas, bagi reward kepada murid, buat Ya, test kepada murid, dan baguslah Cikgu Tulasi yang mana kombinasi penggunaan magic box dalam kelas dojo ni menambahkan lagi minat murid sewaktu PDPC. Tahniah ya Cikgu betul. Tulasi kerana menggunakan kemudahan teknologi pendidikan yang telah sedia ada bersama dengan inovasi dan juga hasil kreativiti cikgu untuk menarik dan menambah baik hasilnya kepada murid lah. Okey. Thank you, Puan. Sama-sama. Jadi saya harap perkongsian pada hari ini dapat menambah ilmu pengetahuan kepada para peserta tentang tata bahasa dalam bahasa Inggeris. Betul Cikgu Tulasi? Betul. Okey, jadi terima kasih kepada pihak CDL Malaysia, cikgu bantu cikgu dan dalam meningkatkan kemahiran PDPC dan juga membantu anak-anak murid kita di sekolah. Okey, memandangkan sebentar tadi Cikgu Tulasi bermula dengan serangkap pantun, jadi saya akhiri juga dengan serangkap pantun. Boleh. Okey, dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Terima kasih kepada para peserta dan juga Puan Tulasi atas perkongsian pada petang ini. Terima kasih, Puan. Sama-sama. Cikgu Terima Azila, kasih. mungkin kita boleh ambil gambar dulu dengan Okey, partisipasi. baik. Cikgu-cikgu yang hadir boleh buka kamera masing-masing. Kita gambar. Jadi saya akan ambil gambar 5 panel. Tak semua bersedia lah. Okey, next. Sedia? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selesai cikgu. Saya sharekan poster siri seterusnya cikgu. Okay, baik, CDL seterusnya ialah siri ke-33 yang bertajuk Sapura yang akan dibentangkan oleh Cik Nabilah Suraya binti Azmi dari Sekolah Kebangsaan Luput pada 15 Februari 2024 hari Khamis. Seperti biasa akan bersiaran jam 2.30 hingga 4.30 petang di platform Zoom.